Bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga lambang jati diri dan warisan tamadun bangsa. Dalam sejarah panjangnya, bahasa Melayu telah melalui pelbagai perubahan, daripada tulisan Pallava yang berasal dari India Selatan kepada tulisan Jawi yang berkembang di Jawa, sehinggalah kepada tulisan Jawi yang menjadi kebanggaan dunia Islam di alam Melayu. Perjalanan tulisan ini menggambarkan bagaimana bahasa Melayu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, agama dan budaya, yang menjadikannya antara bahasa yang paling dinamik di dunia ini. Sistem tulisan Pallava. Tulisan Pallava ialah sistem tulisan terawal yang digunakan dalam dunia Melayu. Ia berasal daripada tulisan Pallava dari India Selatan sekitar abad ke-4 Masihi. Pengaruh ini dibawa ke alam Melayu melalui pedagang dan pendeta dari India yang menyebarkan agama Hindu-Buddha. Tulisan Pallava digunakan dalam batu bersurat atau prasasti untuk urusan rasmi kerajaan, agama dan catatan penting. Antara contoh yang terkenal ialah prasasti Kedukan Bukit 983 Masihi dan prasasti Talang Tua di Palembang yang dikaitkan dengan kerajaan Sriwijaya. Dari segi bentuk, tulisan Pallava menggunakan huruf-huruf yang bersambung melambangkan suku kata, bukan abjad tunggal. Setiap huruf mewakili konsonan dengan warga tertentu. Ia agak sukar ditulis di atas bahan lembut seperti daun lontar, sebab itu banyak dijumpai pada batu. Namun, penggunaan tulisan Pallava tidak bertahan lama apabila pengaruh India mula berkurang dan budaya tempatan semakin berkembang. Muncul pula sistem tulisan baru, iaitu tulisan Kawi. Sistem tulisan Kawi. Tulisan Kawi mula berkembang sekitar abad ke-8 hingga ke-14 Masihi. Ia merupakan evolusi daripada tulisan Pallava, tetapi telah disesuaikan dengan bahasa tempatan di Kepulauan Jawa dan Sumatera. Istilah Kawi berasal daripada perkataan Sanskrit yang bermaksud penyair atau penulis sastra. Justeru, tulisan Kawi bukan sahaja digunakan dalam urusan rasmi, tetapi juga untuk karya kesusasteraan seperti puisi, hikayat dan catatan sejarah. Tulisan Kawi lebih luas dan teratur berbanding Pallava. Ia ditulis di atas batu, logam dan daun lontar menggunakan alat tajam yang dipanggil pengutik. Antara contoh penting tulisan Kawi ialah Prasasti Laguna dan Prasasti Sukabumi yang menunjukkan hubungan perdagangan dan budaya antara Kepulauan Melayu dengan Jawa. Namun, pengaruh tulisan Kawi mula merosot apabila agama Islam datang ke alam Melayu pada abad ke-13. Kedatangan Islam membawa perubahan besar bukan sahaja dalam akidah dan budaya, tetapi juga dalam sistem tulisan, iaitu lahirlah tulisan Jawi. Sistem tulisan Jawi. Tulisan Jawi muncul hasil penyesuaian huruf Arab dengan bunyi bahasa Melayu. Ia mula digunakan sekitar abad ke-14 Masihi, seiring dengan kedatangan Islam di Nusantara. Tulisan ini menggantikan tulisan Kawi sebagai medium utama dalam urusan pentadbiran, perundangan dan keagamaan. Ia digunakan secara meluas oleh kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Melaka, Aceh dan Brunei. Keunikan tulisan Jawi terletak pada kemampuannya yang dapat menyesuaikan huruf Arab untuk bunyi-bunyi yang tidak terdapat dalam bahasa Arab seperti ja, nga,
dan pa. Maka huruf tambahan dicipta, contohnya ca, nga, pa dan va. Tulisan Jawi memainkan peranan penting dalam penyebaran ilmu dan agama Islam. Kitab-kitab agama, karya sastera klasik seperti Hikayat Hang Tuah dan Sejarah Melayu, serta surat rasmi antara raja dan pedagang asing, semuanya menggunakan tulisan Jawi. Namun, selepas penjajahan Barat dan pengaruh tulisan Romawi diperkenalkan oleh pihak British, penggunaan Jawi semakin terpinggir, terutama dalam bidang pendidikan dan pentadbiran. Perbandingan ringkas. Jika dibandingkan dengan ketiga-tiga tulisan itu, kita dapat lihat yang Pallava merupakan cerminan kepada pengaruh Hindu-Buddha dan permulaan tamadun Melayu. Kawi pula menandakan perkembangan budaya dan kesusasteraan tempatan. Dan terakhir Jawi menggambarkan penyatuan bahasa dan agama Islam di alam Melayu. Ketiga-tiganya menunjukkan bahawa bahasa Melayu bukan statik tetapi sentiasa berkembang mengikut perubahan budaya dan zaman. Tulisan-tulisan ini adalah cerminan kepada identiti bahasa Melayu yang terbuka terhadap ilmu dan peradaban luar, namun tetap mengekalkan keaslian sendiri. Cabaran bahasa Melayu. Walaupun bahasa Melayu pernah menjadi lingua franca Asia Tenggara, kini ia berdepan pelbagai cabaran dalam era globalisasi dan teknologi moden. Antara cabaran utama ialah satu, dominasi bahasa asing, khususnya bahasa Inggeris. Dalam bidang pendidikan, perniagaan dan sains, bahasa Inggeris sering diberi keutamaan. Hal ini menyebabkan generasi muda semakin kurang menggunakan bahasa Melayu dengan baik dan betul. Kedua, pencampuran kod dan bahasa rojak. Penggunaan bahasa campuran dalam media sosial seperti "I tak tahulah" macam Christian menjejaskan keindahan dan keaslian bahasa Melayu baku. Ketiga, kemerosotan tulisan Jawi. Walaupun kerajaan berusaha menggalakkan penggunaannya semula, ramai generasi muda suka membaca atau menulis dalam Jawi. Hal ini menyebabkan warisan penulisan Islam Melayu hampir dilupakan. Namun begitu, masih ada harapan usaha memartabatkan bahasa Melayu melalui pendidikan, media dan teknologi semakin giat dijalankan. Generasi muda perlu sedar bahawa mempertahankan bahasa Melayu bukan sekadar tanggungjawab linguistik, tetapi juga tanggungjawab terhadap jati diri bangsa. Dari batu bersurat di Palembang hingga manuskrip Jawi di Melaka, sistem tulisan Pallava, Kawi dan Jawi menjadi saksi kepada perjalanan panjang bahasa Melayu. Bahasa ini telah melalui pelbagai zaman dan cabaran, namun tetap teguh berdiri sebagai lambang perpaduan dan kebanggaan bangsa. Seperti kata pepatah Melayu, bahasa jiwa bangsa. Selagi bahasa Melayu hidup di bibir rakyatnya, selagi itu maruah dan identiti bangsa Melayu akan terus terpelihara.